Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kesemua kaki tangan pejabat bahagian pentadbiran dan juga pejabat bahagian asrama Kolej Vocasional Tanjung Puteri. Saya Amira Edina binti Muhammad Faros yang merupakan pelajar tahun akhir dari Universiti Tun Hussein Malaysia ingin mempersembahkan sistem pengurusan dokumen asrama dan juga fail Kolej Vocasional Tanjung Puteri. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit berkenaan dengan sistem ini. Sistem ini dibina untuk membantu pihak pengurusan pentadbiran serta pengurusan asrama menguruskan aktiviti perekodan dan pencarian fail atau dokumen asrama dengan lebih cekap. Sistem ini membolehkan kerani dan pelajar asrama mengendalikan semua aspek fail dan dokumen asrama dengan mudah. Sistem ini juga adalah penting dalam menguruskan fail dan dokumen asrama kerana ia dapat mempercepatkan pencarian dan proses lain sekaligus meningkatkan kecekapan dan menjimatkan masa. Sistem ini juga memberi kemudahan kepada kerani dan juga penyedia asrama. Tujuan utama sistem ini dibangunkan adalah bagi memfokuskan kepada penyediaan pangkalan data yang memudahkan pengesanan dokumen asrama dan fail apabila diperlukan oleh kaki tangan pejabat pentadbiran dan juga kaki tangan pejabat asrama Kolej Vocasional Tanjung Puteri. Objektif sistem ini adalah mereka bentuk sistem pengurusan dokumen asrama dan fail KVTP berasaskan web menggunakan pendekatan berorientasikan struktur. Yang kedua, membangunkan sistem pengurusan dokumen asrama dan fail Kolej Vocasional Tanjung Puteri dengan menggunakan model air terjun. Dan yang ketiga, menguji kefungsian sistem pengurusan dokumen asrama dan fail KVTP berasaskan web menggunakan pengujian alfa dan beta. Okey, jadi mari kita teruskan dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem ini. Ini merupakan halaman utama sebelum pengguna log masuk ke dalam sistem. Halaman utama iaitu kecekapan pergerakan pencarian bagi memastikan pengurusan fail dan dokumen sepanjang hari berjalan dengan lancar. Okey, bagi memulakan sistem ini, pengguna harus log masuk di sini terlebih dahulu. Okey, mari kita teruskan dengan ciri sistem. Fungsi-fungsi ditawarkan adalah seperti berikut: kawalan akses, peningkatan terhadap keselamatan mesra pengguna, fungsi CRUD, Create, Read, Update, Delete, iaitu memadam, mengemas kini, menambah dan membuat pencarian, kecekapan dan kelajuan pangkalan data. Seterusnya tentang sistem ini. Sistem ini lebih kepada pengurusan fail dan juga pengurusan dokumen asrama seperti yang terdapat di sini. Dan ini merupakan bahagian hubungi kami, iaitu apa-apa pertanyaan yang tuan-puan ingin ajukan tanpa perlu log masuk, boleh diajukan di sini. Seterusnya kita akan pergi ke log masuk bahagian pejabat pentadbiran. Yang pertama, bagi pengguna baru, perlulah dan wajiblah blok daftar terlebih dahulu. Contoh, kita daftar terlebih dahulu. Saya letakkan nama penuh anda. Contohnya saya letak nama penuh saya. Dan juga email yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu moe.edu.my. Ini adalah wajib ya. Dan juga kata laluan. Di sini tuan ataupun puan boleh melihat kata laluan tuan ataupun puan dengan menekan button ini.
menekan button mata ini, butang mata, dan kemudian tuan-puan perlu memasukkan semula kata laluan tersebut, kata laluan ini untuk pengesahan. Kod keselamatan ini bertujuan untuk andai kata tuan ataupun puan terlupa kata laluan. So tuan-puan boleh menggunakan kod keselamatan yang mudah, ringkas untuk tuan ataupun puan ingat. Jadi kita telah daftar masuk. Nampak seperti yang ini email. Jika tuan atau puan email tuan-puan telah wujud, maka di sini akan keluarlah alamat email ini telah wujud. Kita masuk. Andai kata tuan ataupun puan terlupa kata laluan, seperti yang saya kata tadi, kita ada kod keselamatan di mana ini akan terus lock masuk lah, akan memberi akses lainnya untuk tuan atau puan lock masuk. Dia akan terus ke halaman utama, bahagian pejabat bahagian pentadbiran. Okey, di sini tuan-puan boleh melihat carta semasa ataupun bilangan semasa, jumlah pelajar asrama, pelajar lelaki, pelajar perempuan, Melayu, Cina dan juga India. Okey, dan ini merupakan bilangan pelajar asrama di setiap blok. Dan ini merupakan laporan kerosakan berabut asrama. Cik tuan ataupun puan boleh melihat terus di sini. Dan ini merupakan serangan nama pelajar asrama. Boleh search, boleh membuat pencarian di sini. Contohnya, saya ingin membuat pencarian nama ini. Jadi dia akan keluar lah gaji dia berapa, gaji bapanya berapa dan seangkatan dengan dia. Okey, seterusnya kita akan pergi ke halaman record file. Okey, record file ini merupakan senarai file yang terdapat di pejabat bahagian pentadbiran. Okey, jika tuan dan puan ingin menambah file, boleh menambah di sini. Nama file, nama utama file dan seangkatan dengannya, isi sehingga lengkap ya. Jika kembali, ini untuk tambah file, dan ini untuk kemaskini. Macam tuan-puan ada silap ke, silap ejaan ke, tuan-puan boleh menambah, boleh kemaskini di sini. Dan ini untuk memadamlah rekod file terdapat di sini, ataupun terdapat file lupus, tuan-puan boleh padam di sini. Dan ini untuk seperti biasa, seperti fungsi yang sebelumnya, membuat pencarian. Seterusnya begitu juga dengan rekod surat, sama seperti rekod file tadi, boleh menambah, boleh membuat kemaskini dan juga boleh memadam. Okey, seterusnya kita akan pergi ke rekod utama. Okey, di sini tuan-puan hanya boleh melihat sahaja rekod-rekod yang terdapat di sini. Dan hanya penilaian asrama saja boleh kemaskini rekod di sinilah. Jika tuan-puan ingin membuat pencarian atau tuan-puan boleh buat pencarian nama. Contoh, saya bagi contoh di sini. Dia akan highlight lah tuan-puan punya kata kunci yang tuan-puan ingin cari tadi. Kita refresh balik ya. Kemudian print. Jangan lupa untuk refresh semula. Ini untuk tuan-puan print halaman ini. Dah ambil masa sedikit.
Okey, seterusnya begitu juga kapasiti pelajar asrama. Tuan-puan hanya boleh melihat sahaja serai pelajar asrama dan seakatan dengan macam ni. Ini dia dah kira dah. Jadi ni jumlah ni memang jumlah yang tepat. Ada kata ada kesilapan, itu kesilapan dibuat oleh peniaga asrama. Jadi peniaga asrama perlu dan sangat wajib memasukkan data dengan betul. Kesemua data ni telah dikira ya dengan tepat oleh sistem ini. Okey, seterusnya kita nak pergi ke perabot asrama. Bagian perabot asrama, di sini tuan-puan boleh seperti biasa boleh menambah, boleh kemas kini macam gini. Ada kata perabot ni dah diganti, jadi boleh ni dalam keadaan baik, perlu penggantian dalam keadaan berwarna merah. Okey, seterusnya hubungi kami panduan penggunaan sistem. Okay, di sini saya belum ada apa-apa update. Nanti saya akan update. Ini fahami kami, bahagian fahami kami. Dan juga ini sebenarnya bahagian di mana saya akan memberi lagi sekali panduan penggunaan sistem. Macam mana tuan-puan ingin menambah rekod fail, menambah surat dan seangkatan dengannya. Dan ini juga berkenaan dengan maklumat saya, di mana tuan-puan boleh menghubungi saya di waktu pejabat. Dan seterusnya kita akan pergi ke bahagian profil tuan-puan. Tuan-puan boleh mengemas kini ya profil di sini, macam alamat tuan-puan atau jawatan dan seangkatan dengannya. Dan ini juga bahagian penukaran kata laluan. Kan tuan-puan ada terlupa kata laluan tadi sebabkan tuan atau perempuan menggunakan cara lain untuk log masuk dengan mengisi email dan juga kod keselamatan. Dan sekarang tuan-puan boleh menukar kata laluan di sini. Dia penukaran kata laluan. Dan juga last sekali adalah bahagian bantuan. Okay, di sini tuan-puan boleh menanyakan mengajukan apa pertanyaan kepada saya dan dia akan terus ke bahagian email saya. Okey, itu sahaja untuk bahagian pentadbiran. Okey, boleh gelok keluar. Okey, di sini untuk fungsi ni saya ingin mengatakan di sini untuk lock screen, untuk full screen. Jika tuan-puan ingin membesarkan tulisan boleh ya di sini. Tulisan dah pun dibesarkan. Dan ingin macam biasa mengecilkan, ada kata tulisan yang terlalu mengganggu mata tuan-puan terlalu besar, tuan-puan boleh kecilkan tulisan di sini. Increase font. Okey, ini untuk fungsi lock keluar jika tuan-puan ingin keluar. Okey, untuk bahagian pejabat asrama pula. Seperti biasa, jika tuan-puan tiada akaun, tuan-puan perlu mendaftar terlebih dahulu. Dan ada kata tuan-puan terlupa kata laluan, tuan-puan boleh mengakses kata laluan dan boleh mengakses log masuk dengan cara yang lainnya, iaitu dengan cara masukkan kod keselamatan dan email. Senang cerita, kod keselamatan ini sangat penting. Kata laluan dan kod keselamatan sangat penting. Tapi kod keselamatan lagi penting. Sebab tu tuan-puan perlu memasukkan kod keselamatan yang ringkas dan senang untuk tuan atau perempuan ingat. Okay, seterusnya kita akan pergi ke bahagian pejabat asrama. Masukkan email, masukkan kata laluan dengan betul dan tepat. Jika kata laluan dah tidak betul, maka akan keluarlah seperti ini.
Saya pun terlupa kata laluan. Lama. Sebentar ya. Okey. Sekarang masuk pejabat bahagian asrama, iaitu lebih dekat senang dikatakan penilai asrama akan berada di sini ya. Penyiap asrama kat sini seperti biasalah, bilangan pelajar asrama, dan di sini juga bilangan pelajar asrama terkini. Yang ini tuan-puan boleh abaikan 1% daripada minggu ni. Tak, itu tak penting. Okey, dan ini boleh buat pencarian lah nama-nama pelajar asrama. Seterusnya kita akan pergi ke record file. Seperti biasa, pejabat bahagian asrama hanya boleh melihat. Begitu juga dengan rekod surat, melihat dan membuat pencarian sahaja, tak boleh menambah, mengemas bunyi atau memadam ya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke laporan. Di sini amat penting, di mana penyiap asrama perlu mengisinya dengan tepat. Contoh, saya bagi satu, mengemas kini. Isi seperti biasa. Bilangan lelaki India 20. Jadi dia akan terus keluar di sini jumlah, di mana dia akan mengira terus jumlah lelaki India, jumlah pelajar lelaki semua dan seangkatannya. Okey, di sini penyiap asrama hanya perlu memasukkan data sahaja, tak perlu buat pengiraan atau apa-apa, hanya masukkan data sahaja. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian kapasiti pelajar asrama. Sama juga seperti di dalam raitan bulanan, hanya perlu memasukkan data sahaja dan juga senarai pelajar asrama. Okey, di sini ada kelainan sedikit, di mana penyiap asrama boleh menambah senarai nama pelajar, masukkan nama penuh dan seangkatan dengannya dom juga. Dia akan paparkan di sini. Jika terdapat kesilapan ataupun pelajar tersebut telah keluar daripada asrama, boleh padam rekod asrama di sini dan juga kemas kini. Andai kata gaji ibu bapa melebihi RM4,000, dia akan automatik kepada RM3. Betul tak? Ataupun ada kesilapan? Jika ada kesilapan, saya akan membetulkan. Saya kurang pasti berkenaan hal berkenaan. Okey, seterusnya kita pergi ke rapat bersama. Okey, di sini pun sama, amat penting, di mana perlu mengisinya dengan tepat dan betul. Dan akan begini panduan penggunaan sistem. Jika saya kurang menjelaskan lagi dan ada kata tuan-puan tidak memahami apa sebenarnya saya cuba sampaikan, tuan-puan boleh pergi ke sini, di mana di sini mungkin tuan-puan akan lebih jelas. Iaitu di sini merupakan berkenaan dengan maklumat saya. Dan akhirnya kita akan pergi ke profil tuan-puan. Di sini boleh kemas ini seperti biasa. Penukaran kata laluan, tuan-puan boleh tukar kata laluan dan juga membawa saya bantuan. Jika ada apa-apa pertanyaan yang kurang jelas ataupun ada apa-apa masalah terhadap sistem, boleh ajukan persoalan dan juga kemukakan isu di sini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.